Al-A'la artinya yang maha tinggi. Tetapi ingat, ia tidak merujuk kepada posisi. Ia bukan merujuk kepada kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalau anda kata Allah di atas, mana Allah tiada di bawah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nak letak kat mana ayat tu? Dia ada di mana-mana. Maka perkara nombor satu yang kita kena faham tentang makna Al-A'la bukan merujuk kepada duduk di mana. Tetapi ia bermakna anda yang duduk di bawah, bal tu'thirunal hayata dunya. Dunia tu duduk di bawah. Adna. Dani. Di bawah. You didn't have any idea tentang zat Allah. That's the point. Sebab, okey, kita ambil contoh Hospital An-Nur sebelah ni. Ini Shah Alam. Hospital An-Nur yang baru. Anda pernah pergi tingkat Paet, bahagian kanak-kanak? Paet tak kisah, ha? Panggil Paet, Bila anda tak pernah sampai, you didn't have any idea. Saya pernah sampai. Anak saya pernah terlantar di situ 2 hari, 3 hari. Memang best lah. Ada playground, selesa. Yang baru. Bukan yang lama tu. Yang baru. Anda tak pernah sampai? You didn't have any idea? Saya layak tak menerangkan tentang tempat tu. Saya layak menerangkan sebab saya dah sampai dan saya, kalau boleh nak masuk lagi lah. Sebab sedap. Dia boleh baca, boleh buat kerja, ada playground, anak-anak kita pergi. Dah lah, ward anak saya tu sebelah playground dia. Memang best lah. So, nak katanya, manusia tak ada sebarang justifikasi pada mengatakan Tuhan begini, Tuhan begini, Tuhan begini. Kerana semasa surah ini diturunkan, manusia melakukan khayalan. In hiya illa asma' sammaitumuha antum wa aba'ukum. Ia adalah khayalan, imajinasi manusia tentang Tuhan. Tuhan ini begini, Tuhan ini begini. Ya, kita buat interface dialog, kita akan kenal lah apa yang mereka bayangkan tentang Tuhan mereka zaman berzaman. Al-A'la bermakna kamu di bawah. Jangan sekali-kali mengatakan kamu tahu siapa Tuhan. Jadi, ketinggian maha tinggi menunjukkan selain daripada dia, semuanya di bawah. Yang menunjukkan lemah, cacat, kurang. Dan selain dia, semuanya lemah, dia sahaja maha sempurna. Dalam satu perkataan, surah ini berkisarkan kesempurnaan. Kalau anda perasan, itulah yang saya tulis sebagai tema surah Al-A'la. Kesempurnaan. Keyword dia kesempurnaan. Ya. Okey. Jadi bila anda, Rasulullah SAW pun pernah sampai di tempat yang paling tinggi. Yang Nabi Ibrahim pun tak pernah sampai di langit yang ke-7. Tapi Nabi still tidak melihat zat Allah. Manusia boleh melihat tak zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan Rasulullah SAW sahaja, tapi bukan sekarang. Ya. Ila rabbiha nazirah. Kita dah bincang ayat tu. Itulah ayat mengenai orang beriman akan boleh melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tidak selagi mereka belum mengecapi mati dan kehidupan selepas mati. Jadi Al-A'la menceritakan tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala itu manusia memang tak ada sebarang gambaran, khayalan, lam yakul lahu kufuwan ahad. Sesiapa yang cuba mengatakan Tuhan begini, kaki begini, tangan begini, rupa begini, kita punya peranan adalah sabbihisma rabbika. Lakukan jarak. Maknanya jauhkan ucapan tu daripada Allah yang sebenar. Maha suci dalam terjemahan. Maknanya jauh-jauh Allah daripada apa yang kamu kata Allah ada anak. Jadi tasbih ini berasal daripada perkataan sabaha. Iaitulah
Kalau sibahah itu berenang. Tapi berenang boleh berlaku dalam bentuk snorkeling. Ada menyelam ke bawah kan. Tapi tasbih ataupun sabaha ini dia bukan berenang ke dalam. Dia adalah kekal berada di atas, tidak tenggelam. Dalam bahasa Melayu barangkali terapung. Wa kullun fi falakin yasbahun. Jadi kekalkan Allah dengan keadaannya sempurna daripada sebarang bayangan khayalan makhluk. Yang mana makhluk tidak ada sebarang pengalaman, tiada sebarang pengetahuan tentang zat Allah, melainkan apa yang Allah terangkan. Jadi antara yang Allah Ta'ala terangkan tentang dirinya adalah Al-A'la, yang menandakan, ya, memang manusia tak tahu apa-apa tentang Allah, tetapi Al-A'la bermakna semuanya rendah belaka. Ini menunjukkan dia sempurna. Yang selain daripada dia, semuanya ada kualiti-kualiti yang merendahkan dia, yang menunjukkan dia ada kekurangan. Lihat contoh dalam surah ini. Ada tak Nabi dikaitkan dengan lupa? Dalam surah ni, ada tak Nabi dikaitkan dengan lupa? Bukankah lupa satu kekurangan? Dalam suratul A'la. Ada tak? Fala tansa. Anda bila datang seminar ni, tak sampai 2 jam lupa? Adakah itu kelebihan? Sebab tu lupa lawannya adalah fadzakir. Adalah tema yang konsisten. Dan siapa yang bantu anda untuk boleh ingat? Dia. Illa masya Allah. Dia yang boleh menyebabkan Rasulullah lupa. Okey. Atas juga, tengok ya, Quran ni kita kena ingat macam ni. Dia kalam langit yang membumi. Macam mana nak faham tu? Dia kalam dari langit yang membumi. Maknanya, kita makhluk yang rendah boleh faham kalam Tuhan itu besar, itu anugerah itu. Bagaimana Allah yang maha sempurna bercakap bahasa kita. Maknanya kita boleh faham. Jadi, apabila anda baca suratul A'la, okey, apa yang Allah Subhanahu wa taala nak terangkan adalah kesempurnaannya dan kekurangan makhluknya. Sebagai contoh lain kan, kita dapat lihat Allah menyebut tentang ahwa. Betul tak? Ada perkataan ahwa tak? Kan? Yang menunjukkan Allah bukan sekadar nak cerita tanah tu subur sampai bila-bila. Akhirnya tanah tu ahwa, mati. Sebab mati ni kekurangan. Betul tak? Itu tanda kekurangan kamu. Allah bukan berbicara pasal pada rumput, Allah bicara pasal kamu sebenarnya. Kamu penuju kematian. Itu tanda kamu makhluk. Tuhan mana mati? Kamu mati. Ahwa. Okey? Jadi ini antara makna pertama Al-A'la pada menyatakan Allah sempurna, harta Nabi tidak sempurna sebab dikaitkan dengan lupa. Allah itu sempurna, harta tanah pun tiada yang kekal hijau. Tapi akhirnya mati.